Terima kasih Datuk Ketua. Datuk Ketua, hari ini setelah memasuki hari yang ke-13 sejak kehilangan pesawat MH370, seluruh rakyat Malaysia berasa amat simpati dan sedih, terutamanya kepada ahli-ahli keluarga kerana belum ada lagi closure terhadap insiden ini. Dalam tempoh ini, rakyat Malaysia dari semua kaum dan agama telah menunjukkan satu semangat bersatu padu dalam mendoakan keselamatan penumpang-penumpang dan anak-anak kru di dalam MH370. Setiap hari dan setiap malam, masjid-masjid di seluruh negara mengadakan solat hajat. Gereja-gereja, tokong-tokong, kil-kil Hindu dan Buddha juga turut mendoakan keselamatan pesawat tersebut dan juga mendoakan keselamatan penumpang-penumpangnya. Ini telah menunjukkan satu semangat humanity ataupun semangat kemanusiaan yang begitu tebal di kalangan rakyat Malaysia. Dan ini merupakan satu contoh yang sangat baik di kalangan rakyat Malaysia, kerana apabila kita menghadapi krisis yang sebegini, rakyat Malaysia telah bersatu padu dan menunjukkan satu semangat untuk bersatu padu dan bersama-sama dalam kita mendoakan keselamatan. Kita di semua dalam Pakatan Rakyat dan semua dalam Dewan Rakyat ini sudah tentunya akan menyokong segala usaha untuk mencari dan menyelamat ataupun search and rescue operation dalam peristiwa ini, dan kita mengharapkan supaya operasi search and rescue ini dapat dipercepatkan dan dapat diselesaikan dalam keadaan yang segera. Kita ingin merakamkan penghargaan kepada semua kaki tangan search and rescue ataupun semua yang terlibat secara langsung dalam operasi ini, kerana mereka telah bertungkus lumus dalam 2 minggu ini. Bukan sahaja di kalangan kaki tangan awam dalam negara kita, kita juga menghargai sumbangan dan juga bantuan daripada negara-negara asing dan kerajaan-kerajaan asing yang telah memberikan bantuan secara sepenuhnya dalam usaha operasi SNR ini. Hakikatnya operasi search and rescue ini merupakan satu operasi yang berskala global, yang bukan sahaja besar tetapi unprecedented dalam sejarah aviation di seluruh dunia. Memang kita mengakui bahawa tugas SAR ini adalah satu tugas yang sangat mencabar kerana skalanya begitu besar dan tidak pernah berlaku, dan sudah tentunya ini memberikan satu cabaran yang begitu besar kepada operasi dan juga kaki tangan yang terlibat secara langsung dalam perkara ini. Penghargaan juga diberikan kepada sukarelawan-sukarelawan yang telah membantu memberikan khidmat kaunseling kepada ahli-ahli keluarga penumpang. Kita tahu bahawa frontline officers kita, pegawai-pegawai di barisan depan kita menghadapi ataupun menerima banyak tekanan, terutamanya daripada ahli-ahli keluarga. Kita sudah tentunya faham perasaan dan emosi ahli-ahli keluarga yang sentiasa mengharapkan berita yang terbaru. Dan kita mengharapkan bahawa sukarelawan-sukarelawan ini ataupun pegawai-pegawai di frontline ini sentiasa bersabar dalam memberikan khidmat kaunseling kepada ahli-ahli keluarga yang kadang-kadang mungkin memarahi ataupun menunjukkan emosi mereka kepada pegawai-pegawai ini. Namun kerajaan perlu menerima hakikat bahawa dalam tempoh 2 minggu ini, Malaysia telah diletakkan di bawah satu pandangan mikroskop oleh masyarakat dunia, terutamanya oleh agensi-agensi media antarabangsa. Memang ada banyak kritikan dan teguran dari pelbagai pihak, terutamanya dari segi pengumuman ataupun pengurusan dan penyampaian maklumat yang banyak bercanggah dan telah menimbulkan pelbagai spekulasi dan pelbagai teori selepas maklumat-maklumat ini dikeluarkan. Kita merasakan ini merupakan satu kelemahan. Jangan pula kerajaan apabila ada teguran ataupun kritikan mengatakan bahawa ini adalah dipolitikkan, kerana tidak ada sesiapa yang mahu mempolitikkan isu ini. Tidak ada sesiapa yang berfikiran waras mahu mempolitikkan peristiwa ini. Kita sepatutnya mengambil iktibar dan contoh apabila Perdana Menteri Australia boleh setiap pagi memberikan maklumat terbaru di Parlimen Australia. Mengapakah Perdana Menteri kita tidak datang ke Parlimen, ke Dewan Rakyat untuk menjawab persoalan-persoalan ini setiap pagi semasa Dewan Rakyat bersidang? Dan dalam tempoh 2 minggu ini, memang setiap hari Dewan Rakyat bersidang. Dan sudah tentunya kalau Perdana Menteri sendiri datang memberikan maklumat yang terbaru, ini ada kredibiliti yang lebih tinggi. Kerajaan juga perlu menerima kritikan ini, dan kritikan-kritikan dan juga pandangan-pandangan ini, kerana semua merasakan bahawa kita perlu menambah baik usaha-usaha kita. Kita mengecam sekeras-kerasnya sekiranya ada mana-mana pihak yang cuba mengaitkan perkara ini, terutamanya dengan Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Sesiapa yang mengaitkan perkara ini dengan Ketua Pembangkang bukan sahaja tidak berlaku tidak adil kepada Yang Berhormat Pembangkang Pauh, tetapi lebih-lebih lagi juga tidak adil kepada juruterbang pesawat tersebut, iaitu Kapten Zahari. Peristiwa MH370 akan memberikan kesan yang sangat jangka panjang kepada negara kita. Sudah tentunya ia akan memberikan kesan dari segi tahap keyakinan masyarakat dunia dan rakyat Malaysia terhadap keselamatan sistem pengangkutan udara dan penerbangan awam.
bagaimanakah kita dapat menghadapi cabaran ini dan mengembalikan keyakinan rakyat Malaysia dan juga masyarakat dunia terhadap sistem penerbangan awam kita, dan supaya ini tidak memberikan kesan jangka panjang kepada ekonomi dan juga terutamanya sektor pelancongan negara. Beberapa persoalan fundamental perlu kita terima dan perlu dikaji semula dan perlu dijawab apabila berakhirnya operasi SNR ini. Yang pertamanya, tahap keupayaan perisikan pertahanan negara, terutama negara ruang udara yang mudah dicerobohi, sama ada radar-radar kita tidak berfungsi dengan baik ataupun ada kelalaian dari segi pegawai-pegawai kita. Ini perlu kita rasa satu persoalan yang perlu dikaji semula dan dijawab. Yang keduanya ialah tahap keselamatan di kaunter-kaunter immigration kita, terutamanya di pintu-pintu masuk utama kita. Kalau di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur yang merupakan satu lapangan terbang yang paling utama dalam negara kita, yang mempunyai peralatan-peralatan yang paling canggih, pun tidak dapat mengesan bahawa ada orang yang menggunakan pasport palsu. Apatah lagi kalau di pintu-pintu masuk di tempat-tempat lain yang mungkin tidak mempunyai tahap keselamatan yang begitu canggih. Ketiganya ialah kita juga perlu mengkaji semula SOP, Standard Operating Procedure, untuk menangani satu krisis yang besar. Dalam peristiwa ini menunjukkan bahawa kita ada kelemahan dari segi crisis management, di mana crisis management kita tidak berada di satu tahap yang sentiasa bersedia, dan line of command itu tidak begitu terang. Kerana pada beberapa hari-hari pertama selepas peristiwa ini berlaku, kita menampak bahawa ada banyak kecelaluan dari segi line of command itu. Seolah-olah ada jurucakap yang berlainan dalam sesuatu perkara itu, dan ini menimbulkan banyak spekulasi dan kelemahan dalam penyampaian maklumat yang paling mutakhir kepada masyarakat umum. Parlimen Malaysia sebagai badan perundangan yang tertinggi di negara kita perlu menunjukkan satu contoh yang baik dan memberikan satu mesej kepada dunia luar bahawa kita amat prihatin dalam perkara ini dan perlu mengambil satu tindakan yang sewajarnya. Seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat Gelang Patah di Parlimen Australia, sentiasa maklumat-maklumat yang terbaru dimaklumkan kepada Parlimen. Tetapi Parlimen Malaysia seolah-olah tidak diberikan maklumat yang terbaru. Apabila ada taklimat, hanya bagi kepada sebahagian saja ahli Parlimen, tetapi bukannya semua ahli Parlimen. Kita mahu tunjukkan bahawa dalam kita menghadapi krisis kehilangan pesawat MH370 ini, yang merupakan satu krisis yang akan memberikan satu kesan jangka panjang kepada negara kita, kita perlu menunjukkan bahawa kita boleh menjangkaui perbezaan politik. We can rise above politics, dan kita perlu menunjukkan satu contoh baik bahawa Parlimen bersatu padu dalam menangani perkara ini. Justru itu, Datuk Yang Pertua, saya ingin menggunakan Peraturan Mesyuarat 261A dan juga Peraturan 30/1 untuk meminda usul ucapan terima kasih kepada Yang di-Pertuan Agong, kerana dalam ucapan Yang di-Pertuan Agong juga ada menyebut dalam perkara ini, dan saya rasa sudah tentunya sewajarnya Dewan Rakyat dan Parlimen ini perlu menyatakan dalam usul ini berkenaan dengan peristiwa ini. Jadi dengan itu saya ingin menggunakan Peraturan 261A kalau dibenarkan oleh Datuk Yang di-Pertua, dan juga bersandarkan kepada Peraturan Mesyuarat 30/1 meminda usul-usul yang berbunyi, dalam usul yang dibuat oleh Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Utama Syarif bin Abdul Samad Johor Bahru, dan masalah dicadangkan bahawa suatu ucapan yang tidak sepertinya dipersembahkan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Demikian bunyinya: ampun tuanku, Patik Yang di-Pertua dan ahli-ahli Dewan Rakyat Malaysia di dalam persidangan Parlimen memohon ampun mempersembahkan suatu ucapan yang ikhlas daripada Majlis Dewan Rakyat, mengucapkan berbanyak-banyak syukur dan berjunjung kasih kerana titah ucapan Seri Paduka Baginda semasa membuka penggal kedua Parlimen yang ke-13. Dan saya ingin mencadangkan supaya perkataan-perkataan itu ditambah seperti berikut: dan bahawa Dewan Yang Mulia ini juga mengambil ketetapan untuk menyatakan sokongan penuh kepada semua usaha operasi mencari dan menyelamat atau search and rescue operation dalam krisis kehilangan pesawat MH370, dan memutuskan bahawa sebuah jawatan kuasa pilihan khas Parlimen perlu ditubuhkan serta-merta untuk menyiasat segala aspek yang melibatkan peristiwa kehilangan MH370. Saya memohon petua daripada Yang Pertua Dewan Rakyat supaya kalau kita boleh menggunakan Peraturan 261A, maka usul ini dibenarkan, pindah usul ini dibenarkan serta-merta, dan sekiranya perlu memerlukan sokongan daripada ahli-ahli yang berhormat yang lain, saya yakin bahawa ahli-ahli rakan-rakan saya dalam Pakatan Rakyat sudah tentunya akan menyokong. Dan saya berharap bahawa pindahan usul ini bukan sahaja mendapat sokongan
daripada Pakatan Rakyat, tetapi juga saya menyeru kepada pihak backbencher supaya menyokong pindaan usul ini, kerana saya rasa tindakan yang paling sewajarnya ialah Dewan Rakyat perlu menubuhkan jawatan kuasa pilihan khas Parlimen untuk menangani perkara ini, kerana saya rasa dalam peristiwa ini usaha itu tidak berhenti saja setakat operasi search and rescue, tetapi lebih besar daripada itu, dan saya harap Datuk Yang Dipertua boleh membuat satu keputusan serta-merta. Penjelasan. Adakah berhormat daripada Seremban bersetujui bahawa oleh kerana ada menteri di sini, menteri dalam jabatan Perdana Menteri yang bertanggungjawab mengenai National Unity dan National Reconciliation, bahawa kita pun harap bahawa bukan sahaja ahli-ahli Parlimen, semua ahli-ahli Parlimen, tak kira Pakatan Rakyat atau Barisan Nasional, tapi menteri-menteri pun memberi sokongan yang kuat. Oleh kerana kalau dalam perkara ini above national interest, above party politics, kita tidak boleh bersatu padu. Mana ada national unity dan national reconciliation, ada apa-apa harapan. Dan kedua, bukan oleh kerana dalam multinational search and rescue operation ini yang terbesar sekali dalam sejarah dunia, yang melibatkan 26 negara yang meliputi kawasan begitu luas, bukan sahaja mungkin kita perlu bukan sahaja satu siasatan Malaysian Parliament, tetapi mungkin satu multinational parliamentary inquiry, dan ini akan berasas kepada keupayaan kita di Malaysian Parliament kita untuk memulakan satu siasatan contoh kepada negara-negara yang lain. Bukan sahaja kita mahu perpaduan antarabangsa supaya untuk united effort, oleh kerana kita perlu kepakaran negara-negara yang lain dan pun pengalaman negara-negara yang lain. Kalau kita mahu dapat tahu mana tempat itu, terbang pesawat itu, ada ahli-ahli Parlimen yang main-main saja. Mereka tidak ada hati, mereka irresponsible, unconscionable, dan perlu dikepukkan. Kalau ini lebih benar. Ini 13 hari 239 orang nyawa bangga main-main, dan saya harap begitu itu. Terima kasih Yang Berhormat Kelang Patah. Datuk Ketua, saya memang berharap bahawa pihak front bench ataupun menteri-menteri memberikan sokongan penuh kepada pindaan usul ini, dan saya menggesa kepada pengurusi backbencher Yang Berhormat Johor Bahru yang merupakan seorang ahli parlimen yang begitu senior dalam Dewan Rakyat ini, menyokong usaha ini, kerana kita nak menunjukkan satu mesej kepada dunia luar bahawa Parlimen Malaysia boleh bersatu padu. Kalau benda ini pun tak boleh berlaku, benda ini pun tak boleh kita ambil tindakan, jangan kita cakap membicarakan berkenaan dengan national reconciliation. Jadi saya harap amat menyeru kepada Datuk Yang Ketua supaya dapat membuat satu keputusan serta-merta, kerana kita mengejar masa, kerana kita perlu menunjukkan usaha ini kepada dunia luar. Dan jawatan kuasa pilihan khas itu apabila tema-temanya dan juga keahliannya boleh ditentukan selepas ini, tetapi satu mesej yang sangat penting ialah bahawa Parlimen bersedia mengambil tindakan yang sewajarnya dalam perkara ini. Saya mohon pertua daripada Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Ya, Ahmad. Untuk membina usul perlu memenuhi keperluan peraturan mesyuarat, and it is not fair for you to ask me to decide sekarang, sedangkan Yang Hormat membawa usul dalam bentuk ucapan dan bukan membawa usul dalam satu motion yang tertentu. Kita akan tengok nanti penjelasan. Kalau perlu ada pencadang penyokong. Kita akan rujuk nanti, akan kembali kepada masalah itu. Dia tak berbangkit lagi. Ya, Yang Hormat dalam ucapan, bukan dalam satu pembawa usul khusus. Saya memang ada menyediakan juga pemberitahu kepada kepada we will deal with it. Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Saya akan bincang dengan. Jadi kita memenuhi syarat-syarat. Yang Hormat Kelang Patah pun telah membuat usul untuk membina usul ucapan tita raja yang dibawa, tapi mengikut prosedur yang tertentu. Jadi bolehkah Datuk Ketua menerima bahawa satu pemberitahu akan disampaikan kepada pejabat Yang Ketua mengikut prosedur yang berkenaan dengan pindaan usul ini? Ini berarti bahawa pada hari yang terakhir 27 barulah perkara ini akan diuruskan. Saya tidak boleh on the spot bagi keputusan, kerana saya akan kaji peraturan mesyuarat yang itu baiklah. Ada masa sehara Yang Berhormat Menteri boleh balik bincang dengan menteri-menteri yang lain. Ada satu kabinet khas mengenai perkara ini supaya boleh memberi sokongan dalam usul ini. Harap masa habis, Menteri. Alright? Terima kasih. Saya menghabiskan ucapan saya. Terima kasih.